Okey Ustaz, kita boleh mulakan. Sekarang ada 17 orang. Okey, so kita sudah nak set up sikit dekat FB. Speaker Ustaz teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kasida, ibu-ibu yang saya kasihi, alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jalla. Kita diberikan ruang untuk berkumpul lagi pada pagi ini. Alhamdulillah, bertepatan pada 9 Zulhijjah dan insya-Allah esok kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Adha ataupun Korban. Semoga Allah Azza wa Jalla akan menerima ibadah kita insya-Allah dan sekiranya ibu ada yang berkorban, semoga korban itu akan mendekatkan diri kepada Allah ya. Saya pula tak sempat nak uruskan korban tahun ini disebabkan asalnya saya berkorban dengan kawan di Negeri Sembilan, tapi akhirnya Negeri Sembilan telah menangguhkan ibadah korban pada tahun ini. Jadi tak sempat untuk kami cari tempat lain, tapi kami dah rancanglah duit korban tu untuk diberikan bantuan kepada orang yang memerlukan di kawasan tempat kami ni ya. Semoga Allah juga mengira itu sebagai satu sumbangan yang bernilai insya-Allah. Jadi ibu-ibu yang saya kasihi sekalian, insya-Allah kita sambung balik pengajian Kitabul Mawaqit ataupun membicarakan tentang waktu-waktu solat. Dan waktu ini benda yang penting diketengahkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, sehingga sebagai contoh dalam surah Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla menceritakan peri pentingnya waktu ini bagi kita Muslim. Wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanyakan tentang fasa anak bulan, katakanlah bahawasanya itu merupakan fasa anak bulan itu memberikan waktu, menyusun waktu untuk manusia dan juga berkaitan dengan hajinya. Jadi waktu dari masyarakat kita Muslim ni bukan sahaja melibatkan soal ibadah solat, bahkan melibatkan haji, melibatkan zakat, apa lagi ibu-ibu sekalian, perkara-perkara syariat yang ada kaitan dengan waktu. Boleh tak kita sama-sama senaraikan sama ada? Okey, apa lagi? Siapa yang boleh tolong senaraikan? Kak Ai, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Puasa? Puasa ya, puasa lagi. Anis? Hari Raya? Hari Raya. Sebut je, orang sama pun tak apa. Lagi? Ibadah korban. Ibadah korban. Berapa hari ibadah korban ya? 3 kan? 3 hari. 3 hari Ustaz. 3 hari? 4 hari. 4 hari mula esok 10 hari bulan sampailah 13 kan? 4 hari. Lagi? Apa lagi? Kaitan dengan masa. Banyak ya, kaitan dengan masa ni banyak. Malam-malam Ifah apa Ifah? Malam? Lailatul Qadar. Okey, malam Al-Qadar. Terima kasih Kak. Solat jamak kasar. Solat lah tu, semua tu solat. Tu solat lah tu kan, jamak qasar apa benda tu kan. Id apa? Sambung. Id yang kaitan dengan orang perempuan apa? Id apa? Orang lelaki pun terlibat ya? Ya.
Haid. Iddah. Iddah. Iddah ada orang kaum wanita ada berapa fasa dia tu, ada berapa kategori. Ada 4 kot Ada 4. Ada 4 kan ada berapa Perceraian, tu kena cek balik lah. kematian. Perceraian dalam keadaan biasa, perceraian dalam keadaan kematian, kemudiannya iddah bagi orang bersalin, Perceraian kemudiannya yang suami isteri belum bersama. Atau mengandung. Perceraian yang berlaku dalam keadaan isteri sudah tidak ada haid kan. Perceraian Ada 5 dalam Baik. waktu isteri tengah mengandung. Mengandung tu kan. Sampai melahirkan anak. Okey, apa lagi selain daripada iddah? Hukum hakam berkaitan suami isteri pun ada beberapa hukum hakam, termasuk zihar yang kat Selina kita ada bincangkan. Haid pun ada juga, haid. Bulan berapa lama tu? Haid, berkaitan haid iaitu salah satu quru. Apa maksud salah satu quru tu? Berkaitan dengan hukum ilak, berkaitan dengan hukum penyusuan. Banyaklah Ustaz nak senaraikan. Banyak. Berkaitan Cuma kita syariat tak ambil berat kan? Tak ambil berat. Banyak tapi tak tersenarai. Macam mana ni Kak? Banyak tapi tak tersenarai. Sebab saya rasa memang sebab agama Islam tu memang macam tu. Dia hukuman dia daripada kita buka mata, daripada bangun sampai kita tidur balik. So memang ada apa yang perlu dibuat dalam satu hari tu, dalam satu minggu, dalam satu tahun, satu bulan tu, memang semua berkaitan dengan masa. Okey. Macam maknanya pagi, banyaklah zikir macam-macam lah. petang. Tapi cuba ibu-ibu tengok yang saya senaraikan. Cuba tengok saya senaraikan tu. Iddah, zihar, haid, ilak, penyusuan. Yang 2 tahun tu apa maksudnya kan. Gerhana, kafarah 2 bulan. Macam-macam lah. Di samping Allah Ta'ala pun bersumpah wasubhi. Wasubhi pun ada beberapa kan. Wasubhi idza asfar, wasubhi idza tanaffas. Walaili ada berapa? Cuba senaraikan walaili. Walaili idza yaghsha. idza yaghsha lagi. Idza saja. Walaili idza saja. Walaili idza as'as. Walaili idza Adbar. walaili idza adbar. Okey. Walaili apa lagi? Walayalin ashr. Walaili idza yasr. Banyaklah ya. Kalau kita nak tengok sumpah berdasarkan masa ni, siang pun banyak. Wan nahari idza tajalla, wan nahari idza jallaha. Apa Kak? Waduha lagi, waktu duha lagi. Waduha lagi kan. Duha. Jadi banyaklah yang berkaitan dengan masa ni. Jadi hari ni kita akan sambung balik mawaqit dalam bab solat. Dan sebenarnya kalau kita tengok dalam Kitabul Muwatta' oleh Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau tidak menggunakan istilah al-mawaqit. Tapi beliau menggunakan istilah al-wuqut. Al-wuqut. Biasanya ulama guna al-mawaqit, artinya waktu-waktu. Tapi dalam Muwatta' Imam Malik dia guna al-wuqut, waktu-waktu, pelik sikit. Dan kalau ulama hadis ni semuanya bincang tentang mawaqit, merujuk kepada al-mawaqitus salah ya. Yang lain tu bincang waktu juga yang berkaitan dengan zihar, ilak pun waktu, tapi dia bukan masuk dalam bab al-mawaqit secara khusus. Itu dia masuk dalam bab dia lah, dalam bab masing-masing. Baik. Kitab Mawaqitus Salah dalam kitab Fathul Bari dan dalam Sahih Al-Bukhari. Okay, saya besarkan tulisan dia tu. Okay, dah besar kan? Okay, fadhal, siapa yang nak baca? Okay, siapa nak?
offer diri macam. Silakan. Kak Zimah ada Kak Zimah? Kak Zimah kerja ke? Kak Zimah? Okey. Ya Ustaz, kerja Ustaz. Kerja, okey, kerja tak apa Kak. Silakan Kak, kerja. Okey, Ifan dah baca Ifan? Baik Ustaz. Wabihi qala Silakan. wabihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Sa'd bin Ibrahim qala an Muhammad bin Amri bin al-Hasan bin Ali qala qadimal Hajjaj fasalna Jabir bin Abdillah faqala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli az-zuhr bil hajirah wal asr والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. Silakan terjemah. Bermula dengan ayat qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ifa? Kana Ustaz. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat zuhur ketika matahari tergelincir dan asar ketika matahari masih ada dan maghrib ketika matahari terbenam dan isyak kadang-kadang Nabi melihat keadaan sahabat. Apabila mereka berkumpul, Nabi segerakan dan apabila Nabi lihat mereka lewat, Nabi lewatkan solat isyak dan subuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam solat ketika masih gelap. Okey, terima kasih Ifah. Satu terjemah yang sangat baik. Maknanya baguslah penguasaan bahasa Arab Ifah ni kan. Okey, jazakumullah khairah. Yang kita nak beri tumpuan ni ialah pada waktu isyak dan juga subuh. Yang lain kita dah bincang kan. Cuma isyak pun kita dah bincang, cuma dia ada maklumat tambahan. Iaitu wal isya ahyanan wa ahyanan. Artinya isyak ni kadang-kadang macam tu, kadang-kadang macam ni. Macam mana tu? Iza ra'ahum ijtama'u ajjal. Bila Nabi tengok dah ramai datang ni untuk salatul isyak, Nabi pun segerakan salatul isyak. Wa iza ra'au abtau wa iza ra'ahum abtau akhar. Bila Nabi tengok mereka ni lambat sikit sampai, maka Nabi pun lewatkan salatul isyak. Artinya dia ada pertimbangan. Nabi SAW sebagai imam ada pertimbangan dengan mengukur orang dah ramai ke tak ramai lagi. Kalau dah ramai bolehlah mula kan. Tapi kalau nampak gaya orang lambat-lambat dia datang hari ni, sebab apa lagi zaman Nabi kan mereka berpandukan kepada cuaca sepenuhnya. Kalau mereka dapat dengar suara Bilal bin Rabah, alhamdulillah. Tapi bukanlah suara Bilal itu boleh didengari di semua tempat kan. Jadi berdasarkan cuaca, kalau mereka duduk jauh sedikit, mungkin mereka tak dapat dengar suara Bilal bin Rabah. Jadi mereka mungkin terlambat sedikit datang ke masjid. Ya. Sebab biasanya sahabat Nabi dulu, sebahagiannya mereka balik ke rumah apabila selesai salatul maghrib. Kemudiannya mereka datang untuk salatul isyak, kuliah maghrib tak ada dulu-dulu. Justru Nabi SAW pun ada kempen, iaitu menunggu solat selepas solat. Habis solat maghrib, tunggu salatul isyak khasnya. Jadi sebab Nabi nak suruh kempen supaya orang awal sikitlah datang salatul isyak tu kan. Baik. Jadi Nabi tengok keadaan dalam bab salatul isyak tu. Okay, satu. Yang keduanya dalam bab salatul subuh. Dalam salatul subuh tu Nabi solat dalam keadaan waktu ghalas. Ya. Nabi solat dalam keadaan waktu ghalas ataupun disebut taghlis.
Okey, saya tulis Satu namanya waktu taghlis ataupun ghalas. Satu lagi dipanggil waktu isfar. Isfar ni wasubhi idza asfar. Demi subuh apabila ia telah terang, kan? Terang tu dalam pukul 6.30 macam tu kan. Taghlis tu awal lagi lah dalam pukul 6, 6.05 minit. Subuh sekarang 5.59. Jadi maknanya dalam pukul 6.05 minit, 6.10 minit itu ghalas. Apa makna ghalas? Ghalas ni kalau zaman Nabi SAW, di zaman tak ada api ni, seseorang itu tidak mengenali siapakah yang berada di sebelahnya, melainkan setelah dia tengok betul-betul baru dia cam. Oh, rupa-rupanya Kak Salina duduk sebelah ni kan. Baru cam. Tapi kalau tak tengok betul-betul tu tak cam lah, disebabkan cuaca masih terlalu gelap. So hadis inilah yang menjadi hujah bagi kebanyakan ulama, termasuk ulama mazhab Syafi'i, bahawasanya sebaik-baik solat subuh ialah pada awal waktu, ya, pada awal waktu. Okey, selesai hadis ini. Kita tak perlu bincang panjang yang ini. Cuba ya, sikit. Okey ni Ini kata perbahasan oleh Ibn Daqiq al-Eid. Idza ta'arada fi syakhsin amran ahaduhuma an yuqaddima as-salat fi awal waqti munfaridan aw yuakhiruha fil jama'ah ayyuhuma afdal. Mana lebih baik, kata Ibn Daqiq al-Eid? Kita nak solat awal waktu seorang diri ke ataupun kita lewatkan sedikit asalkan dapat jemaah? Itu persoalan dia, ya. Adakah kita nak solat awal waktu seorang diri ataupun kita melewatkan sedikit untuk salatul jamaah? Maka kata Ibn Daqiq al-Eid, al-aqrabu indi anna ta'khira li salatil jamaah afdal. Yang paling tepat menurut saya ialah kalau kita melewatkan solat dengan tujuan mendapat jemaah, itu lebih afdal berdasarkan hadis wa idza ra'ahum abta'u akhar. Apabila Nabi tengok mereka ni lewat, maka Nabi menangguhkan salat. Idza ra'ahum abta'u. Maka kita sepatutnya melewatkan solat dengan tujuan untuk mendapat jamaah. Jadi dalam bentuk poinnya begini. Satu, kalau kita meyakini orang akan datang, ya, orang akan datang, cuma lambat sikitlah. Orang situ dah jenis slow and steady sikit kan. Kita dah datang solat zuhur sebagai contoh, kita dah azan. Adalah kita berdua je, kita dengan Bilal je, Bilal dah azan, tapi orang lain tak datang lagi. Tapi kita tahu kawasan tu macam mana pun kan datang, cuma dia lambat sikit lah zuhur ni. Sebab ada yang ada kerja, ada yang penat, jadi datang lambat sedikit. Maka menunggu lewat sedikit, asalkan supaya ramai sedikit jemaah. Ataupun kalau masa tu kita seorang diri je, kita dah azan, orang tak datang, tunggu tu, menunggu dalam keadaan kita yakin adanya jemaah dan kita pun masa tu tak kalut, bukannya kita nak cepat, kita ada urusan lain, maka menunggu jemaah datang itu lebih afdal, ya, itu lebih afdal. Tapi kalau kita kalut, kita ada urusan lain, kita nak kena kejar masa, itu tak apalah, itu tak ada pilihan. Tapi dalam keadaan kita tak kalut, dalam keadaan kita tahu ada orang nak datang, maka melewatkan salatul zuhur itu lebih baik daripada mengawalkan salatul zuhur. Ya, contohnya ada kok orang datang setengah jam lagi baru nak datang, tak apalah, kita tunggu sekejap. Kita pun boleh baca Quran, boleh zikir, boleh doa kan, boleh solat 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi menunggu lebih baik. Satu. Yang kedua, kalau kita datang tu kita terlewat solat zuhur hari tu. Kita datang dah pukul 2 suku dah. Orang dah habis solat dah. Tak ada orang dah dekat masjid. Kita pun berkira-kira macam mana kut-kut orang datang. Kut-kut tunggu sikit-sikit lagi. Kut-kut orang datang boleh solat jemaah. Tapi kita tak tahu orang datang ke tak datang lagi ni. Okey. Jadi kalau begitu, kita tengok keadaan. Kalau kita tahu tempat kita ni bila dah datang pukul 2 suku, tak ada orang lain datang. Kalau macam surau tempat saya lah kan. Saya datang 2 suku, contohlah saya ni datang saya ni ada urusan tempat lain, sampai ke kawasan saya ni 2 suku, terus saya pergi ke masjid untuk salat zuhur sebagai contoh.
Jadi saya dah tahu dah tak ada orang dah datang 2 suku ke surau. Maka saya terus solat. Tapi dalam keadaan saya ragu. Sebab kadang-kadang ada orang datang lewat-lewat. Dalam keadaan kita ragu. Contohnya surau di tempat kerja lah. Kalau surau taman jarang berlaku. Surau di tempat kerja contohnya. Adalah orang datang 2.30, ada orang datang pukul 3 solat zuhur kan. Maka di sini kita pun pertimbang dulu. Tengok macam tak ada orang dah, kita solat. Baik. Contohnya masa kita solat tu, masuk rakaat yang kedua, tiba-tiba datang 3-4 orang. Solat zuhur jamaah. Ya, solat zuhur jamaah dalam keadaan kita ni sangat cinta kepada solatul jamaah, dalam keadaan kita nak solat pahala banyak, khasnya orang lelaki lah ni kan. Maka bolehlah orang tadi yang telah solat zuhur rakaat yang kedua menukar niatnya kepada solatul sunat, ya, dia tukar niat kepada solat sunat, dan bila habis rakaat yang kedua tu bagi salam, terus masuk solatul zuhur jamaah dengan orang yang baru sampai, ya. Itu pun dibolehkan, ya, tak ada masalah. Kalau yang baru sampai tu menanti kita menjadi imam, alhamdulillah kita rakaat kedua tiba-tiba 3-4 orang datang, mereka berimamkan kita. Alhamdulillah. Tapi kalau mereka buat jemaah yang baru, maka bolehlah kita tukar kepada niat salatul sunnah, kemudian kita pun ikut mereka untuk salatul zuhur. Tapi dia hanya dipanggil salat sunat mutlak. Tak boleh jadi salat sunat sebelum zuhur. Rawatib dia tak boleh. Sebab rawatib dia kena niat khas. Tapi kalau niat salat mutlak, boleh. Ataupun yang ketiga, kalau kita dah masuk rakaat ketiga dah, salat zuhur, rakaat ketiga. Ataupun rakaat yang keempat dah, salat zuhur. Ya, maka kita ada pilihan. Ya, kita ada pilihan. Sama ada kita tukar juga niat kepada salatul sunnah. Sebab salat sunat pun boleh 4 rakaat, tak ada masalah. Ataupun kita selesaikan saja salatul zuhur. Saya cadangkan ambil ni je lah. Selesaikan saja salat zuhur, kita dah rakaat keempat, baru orang datang untuk salat zuhur jamaah, kita habiskan saja salatul zuhur. Habis salat zuhur, kalau kita memang tak kalut nak ke mana-mana, kita memang ada masa yang lapang, kita pun pergi follow sekali lagi orang salat zuhur dengan niat salatul sunnah. Sebab kita nak ambil fadilat, aku tak sempat untuk salat jemaah, tapi kurang-kurangnya aku solat sunat berjemaah mengikut imam salatul zuhur. Internet problem tadi kan? Saya ulang balik. Walaupun kita tak sempat solat zuhur jemaah, tapi sekurang-kurangnya dapatlah kita solat sunat berjemaah mengikut orang yang salatul zuhur. Cuma dalam bab ini ulama pun bahaslah sebenarnya yang mana satu dikira, macam mana kita nak niat solat yang kedua tu. Kita dah solat zuhur kan? Sekarang kita nak ikut orang solat zuhur jemaah. Ada ulama kata kita niat je solat zuhur. Habis tu yang mana satu dikira solat zuhur, yang pertama ke yang kedua? Ada ulama kata yang kedua lah dikira solat zuhur kerana yang kedua tu jemaah. Ada ulama kata kita serah pada Allah. Yang penting kita niat je solat zuhur, nanti Allah kiralah yang mana satu, yang satu ke yang pertama. Kod-kod Allah kira yang kedua, yang jemaah, alhamdulillah kita dapat 27 kali ganda. Tapi kalau lihat kepada hadis Nabi SAW, solat yang kedua itu dinamakan solat tambahan, yakni salatul sunat. Jadi kita terus saja niat solat sunat, sahaja aku solat sunat mengikut imam 4 rakaat kerana Allah. Jadi kemudiannya kita serahkan pada Allah dari sudut kiraan pahalanya. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita cinta kepada jemaah tu, Allah kira lebih sikitlah daripada solat seorang diri itu kan. Wallahu a'lam, selebihnya wallahu a'lam. Okay, ada soalan dulu ke? Silakan ibu-ibu. Ustaz, bila masuk jemaah tu dia kena niat macam mana Ustaz ya? Bila join jemaah. Ya, dia dah habis solat zuhur dah maksudnya Kak? Ke yang mana satu Kak? Okey, sekarang dia tengah solat sunat. Lepas tu bila dia jemaah masuk, dia ubah pada solat wajib dia pada solat sunat. Lepas tu dia masuk pada jemaah dengan niat dia macam mana? Niat solat zuhur lah Kak? Jemaah juga. Jemaah lah. Sebab dia masuk jemaah. Tapi kiranya pahala berjemaah lah dapat solat sunat, solat wajib lah kayaknya kan, pahala solat fardu berjemaah lah ya. Sebab tadi dia dah tukar pada solat sunat. Yang Kak sebut tadi, solat zuhur tadi dah tukar pada solat sunat. Kemudian dia pun masuklah solat zuhur berjemaah, maka niatnya solat zuhur berjemaah, pahala jemaah lah dapat.
Ustaz, kalau kita tengah solat sunat, kita tengah solat Mm-mm. sunat. Kita dah sudah jemaah, lepas tu kita solat sunat. Lepas tu orang yang datang kemudian, dia ingat kita solat zuhur. Lepas tu dia Mm-mm. jadi jemaah kita. Mm-mm. So macam mana tu Ustaz? Tak ada masalah. Dia dalam bab solat jemaah nikah, Kak Cida, Kak Serina, ibu-ibu sekalian ya, orang solat wajib boleh ikut orang solat wajib walaupun berbeza niat. Ini saya cerita mazhab Syafi'i yang saya kira paling luas lah dalam isu ni. Orang solat wajib boleh mengikut orang solat wajib walaupun berbeza niat, seperti contohnya kita pergi ke dalam perjalanan nak balik kampung, kita pun singgah di RNR, kita singgah pada pukul 5 petang. Kita tak tahu jemaah tu dah solat zuhur ke solat asar. Kita cadang nak solat zuhur dulu. Rupa-rupanya kita solat zuhur mengikut orang solat asar. Jadi boleh. Mana kita jangan fikir, dia ni solat zuhur ke solat asar, nak tanya pula. Tak perlu tanya. Sebab memang boleh ikut pun. Sama ada dia solat zuhur ke, dia solat asar ke, kita boleh ikut dia walaupun berbeza niat. Kita solat zuhur, dia solat asar. Tak ada masalah. Satu. Orang solat sunat boleh mengikut orang yang solat sunat. Itu confirm. Solat tarawih sebagai contoh. Solat raya esok. Itu dua-dua sunat kan. Yang ketiga, orang solat sunat boleh mengikut orang yang solat wajib boleh mengikut orang solat sunat. Contohnya kita datang, macam soalan Kak Salina tadi, kita tengah solat sunat zuhur. Tiba-tiba datang orang solat zuhur mengikut kita. Ya, maka bolehlah, tak ada masalah. Dan selepas habis kita contohnya, masa tu kita rakaat yang ke pertama contohnya, dia pun datang, dia pun ambil kita jadi imam. Sedangkan kita salatul zuhur, maka tak apalah. Habisnya kita bagi salam, saya buat contoh ni, ramai datang, bukan seorang. Seorang lain pula perkiraannya. Ramai datang, 4-5 orang, nanti kita menjadi imam, kita teruskan salat macam biasa, habis dia bagi salam, kita pun ke belakang, kita pilih orang lain pula untuk jadi imam, bagi salatul zuhur. Boleh macam tu. Maknanya orang solat wajib boleh mengikut orang yang solat sunat. Dan begitu juga orang solat sunat boleh mengikut orang yang solat wajib. Macam kes tadi, orang tu solat zuhur, kita ikut dia dengan niat solat sunat. Dibolehkan, tak ada masalah. Boleh Kak? Kalau kita ikut jumlah rakaat dia lah. Kalau kita niat solat sunat 2 rakaat, lepas tu rupanya dia solat zuhur, mungkin dia buat 3 rakaat, so kita ikut 3 lah. Solat zuhur 3. Macam kita ikut dia, kita nak solat sunat kan. Kita tak tahu dia solat apa, kita tak tahu dia solat apa, jadi kita ikut dia. Lepas tu kita niat solat sunat 2 rakaat, mungkin tahiyatul masjid ke apa, kita ikutlah kan. Lepas tu tapi orang yang depan kita yang jadi imam tu mungkin dia solat 4 rakaat, jadi dia mungkin dah buat 1 rakaat, jadi dia ada 3 rakaat lagi. 3 rakaat. So kita solat 3 rakaat juga. Sebab kita dah niat ikut dia. Okey Kak, satunya tak kenalah kalau kita nak solat sunat, kita mengikut orang solat wajib tanpa ada sebab musabab. Contoh kita nak solat sunat tahiyatul masjid jemaah. Itu bukan satu galakan. Tahiyatul masjid tidak digalakkan berjemaah. Kalau tahiyatul masjid semata-mata. Solat sunat rawatib qabliyah semata-mata nak berjemaah tak boleh. Kecuali ada sebab nak belajar pun tu tak apalah. Tanpa sebab, okey tak boleh. Tapi dalam kes kita nak dapat pahala jemaah. Macam Kak tadi, orang tu dia dah solat zuhur. Lepas tu dia tengok ada orang lain solat zuhur juga. Dia pun nak ikutlah sebab tadi aku solat seorang diri. Sekarang ni aku pun nak solat jemaah lah. Tengok-tengok kawan tu dah solat zuhur 1 rakaat. Ada 3 rakaat lagi kan? Maka kita ikut sama je. Sampai habis rakaat yang ketiga, dia bagi salam, kita bangun, tambah rakaat yang keempat. Nak tak nak mesti 2 ataupun 4 rakaat solat ni. Kecuali witir kan. Bolehlah ganjil macam tu. Jadi tambah 1 lagi. Tak ada masalah tambahan tahiyat pada rakaat ketiga kerana kita mengikut imam kan. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Kak Ana. Kak Ana nak tanya, macam Kak Ana kan katalah solat berjemaah dengan suami dengan anak-anak kan. Okey. Tiba-tiba suami sakit perut. Jadi dia keluarlah daripada solat berjemaah tu, dia dah tak jadi imam. Jadi tinggal kami lah 4 beranak. Jadi
kita orang punya solat tu dikira berjemaah lagi ke macam mana? Lepas tu kalau Kak Ana nak jadi imam tu kena niat ke macam mana Ustaz? Boleh terangkan? Okey. Suami pun Sebab keluar sakit perut kan. Sekarang ni satu langkah dia, si suami, okey tak apalah ini sebagai tambahan ilmu. Si suami bila keluar, si suami tu boleh bagi isyarat, termasuk isyarat bercakap. Contohnya kalau sakit perut tu mungkin masa panjang sikit lah. Okey, boleh bagi isyarat. Okey, contoh suami panggil apa pada Kak Ana? Saja tanya. Panggil, kalau dengan budak-budak ni panggil ayah je lah. Wow, mudanya, romantiknya. Kan? Geng-geng apa, geng kat Syida memang romantik. Lepas tu contohlah saya pemandu sebelum panggil Anna lah contoh kan. Okey boleh. Okey Anna tak jadi imam. Okey satu syarat. Tapi kalau suami itu rupanya nak berhenti tu hingus. Apa mengira rakaat pertama ke rakaat yang kedua ke dia hingus. Dan internet. Okey sorry tadi ganggu internet. Jadi suami Kak Ana sebenarnya boleh bagi isyarat begini. Okey tunggu sekejap ya. Okey tunggu sekejap. Nanti dia bahasa apa? Bahasa Abah sebagai contoh-contohlah Dia sekali anak-anak. Okey nanti Abah datang balik. Maka suami Kak Ana boleh ni dulu bersihkan dulu hingus tu, kemudian datang balik menyambung tugasan menjadi imam. Ya dan Kak Ana ikutlah. Ikut, tapi bila Kak Ana dengan anak-anak dah cukup rakaat, kena berpisah dengan suami. Ya. Bukan berpisah tu, ni berpisah imam ni ya. Berpisah imam. Jadi maknanya suami Kak Ana ada baki lagi 2 rakaat sebagai contoh. Suami Kak Ana tambahlah 2 rakaat. Tapi Kak Ana dengan anak-anak dah berhenti dah. Artinya boleh kita, suami Kak Ana boleh menyambung semula tugasan sebagai imam. Cumanya sudah berlaku perbezaan rakaat. Okey, saya buat contoh yang clear Tengah solat Isyak, rakaat yang ketiga, suami Kak Ana dah tak tahan sangat dah, berhingus sangat dah. Suami Kak Ana pun sebut tunggu sekejap, nanti Abah datang balik. Suami Kak Ana pun bersihkan hidung apa tu, kemudian datang balik, sambung balik solat Isyak. Suami Kak Ana pun baca balik Fatihah, baca balik surah. Kak Ana pun ikut je. Bila suami Kak Ana dah rakaat yang kedua, tahiyat awal, dia pun bangun. Allahu Akbar untuk rakaat ketiga. Kak Ana dengan anak-anak pun bagi salam. Dah habis dah. Okey, baik. Situ jelas dulu tak Kak Ana? Tak clear. Waktu dia keluar tu, kita orang teruskan solat ke macam mana? Tak. Tunggu. Sebab tu saya katakan, tunggu kalau dulu. Dalam keadaan kiam tu, kita berdiri tu berdiri je lah. Berdirilah. Sebab Sekejap tu je. jadi Bukan. waktu kiam tu, kita kena baca apa-apa ke senyap? Baca je. Baca Fatihah. Dia habis Fatihah tu baca surah. Lepas tu kemudian suami Kak Ana datang, baca Fatihah balik tu, Kak Ana diam je lah. Oh, bukan kita kena niat mufarakah bukan Nak mufarakah pun boleh, tapi ceritanya suami Kak Ana nak pahala jemaah, tu dia kata tunggu dulu. Okay, kalau dia keluar senyap, dia tak bercakap tu macam mana? Okay, tu boleh mufarakah. Boleh lah, jadi kita terus niat mufarakah lah ya Ustaz. Kalau biasanya orang keluar tu, Kak Ana terus jadi imam lah. Yang tu confirm dah. Suami Kak Ana berhenti, Kak Ana pun terus jadi imam. Jadi eloknya Kak Ana niat jadi imam. Okay, eloknya Kak Ana niat jadi imam. Tapi kalau Kak Ana tak niat jadi imam pun tak apa. Tapi seeloknya Kak Ana niat jadi imam dan Kak Ana pun takbir terkuat sedikit supaya anak-anak tahu Kak Ana jadi imam. Okey, faham. Jadi kena bincang dulu anak-anak tu, kena ada ilmu ni. Nanti kalau tiba-tiba abah keluar masa solat, mak akan jadi imam. Okey, faham Ustaz. Jelas. Ataupun kalau Kak Ana nak nanti anak lain jadi imam pun tak apa. Nanti Alung jadi imam kalau apa-apa berlaku pada abah sebagai contoh. Betul. Tapi langkah yang terbaik bukan itu. Langkah yang terbaik yang saya cadangkan awal. Kalau bukannya suami tunggu, Kak Ana tunggu. Kalau suami Kak Ana nak keluar sekejap, dia hingus je. Suami Kak Ana sebut tunggu sekejap, abah keluar sekejap je. Tapi kalau suami Kak Ana sakit perut, dah 10 minit dalam toilet duk tunggu, memang arwah lah. Kena teruskan lah juga kan. Teruskan je lah. Apa maksud Ustaz? Suami baru rakaat kedua,
Yang lain dah rakaat keempat dia orang dah boleh terus bagi salam, sedangkan tadi Ustaz kata tunggu maksudnya sama-sama lah kan rakaat tu. Sebab masa tu suami Kak Ana dah rakaat ketiga. Sekarang ni Kak Selina dia orang dah rakaat ketiga. Masa rakaat ketiga suami Kak Ana nak kena keluar dulu sebab berhingus tadi kan. Bila suami Kak Ana datang balik, suami Kak Ana dikira rakaat satu balik. Kak Ana dengan anak-anak tadi rakaat ketiga dah. Okey. Maksudnya kalau keluar tu maksudnya kena ulang. Saya duk fikir kat macam mana dia keluar daripada solat tu sambung balik. Tak boleh kan? Dia bukan sambung balik tapi dia solat semula dari awal. Dia solat semula dah. Tapi kalau Kak Salina, Kak Ana semua pergi ke negara India, mazhab Hanafi boleh sambung balik. Dan sambung balik ini pun dipegang oleh sebahagian ulama mazhab Syafi'i. Okey, saya cerita sambung balik ni tolong jangan buat ya. Ini bukan ilmu untuk diamalkan. Tapi kalau siapa ada ilmu dia nak amalkan boleh ceritanya. Tengah kita solat, kita memang berhingus tadi tak tahan. Maka kita pun bagi isyarat pada keluarga. Keluarga ni kena tahu dah isyarat. Kalau abah buat isyarat macam ni confirm tu ada benda dah tu. Dia buat isyarat macam ni, pergi buang hingus dahulu, lepas buang hingus datang balik sambung semula. Dipanggil mas'alatul bina' ala salah, masalah menyambung semula solat ini dibolehkan dalam mazhab Hanafi dan dibolehkan oleh sebahagian ulama Syafi'i, dan inilah pandangan lama Imam Syafi'i, dengan syarat tidak boleh sembang dengan orang lain. Jangan nak pergi buang hingus tu, anak bongsu tak solat umur 5 tahun, tanya abah kenapa abah? Abah ni berhingus pula. Sembang anak tak boleh. Dia kena diam je. Diam, pergi buang hingus, datang balik, sambung semula solat rakaat yang ketiga. Dibolehkan oleh mazhab Hanafi dan sebahagian ulama Syafi'i. Ustaz, benda ni common kot. Kalau kat masa kat Mekah dulu, kalau yang bawa anak-anak tu, anak-anak lari kan. Dia orang anak kita macam pelik. Kenapa orang ni? Dia dah anak dia macam lari, dia pergi ambil anak dia. Lepas tu dia letak balik kat tempat asal, dia sambung solat. Dia sambung solat. Kalau kita dah ada sambung batal lah kan. Rupanya memang ada hukum yang macam tu kan. Yang itu dia bukan isu menyambung solat. Itu dia bukan menyambung solat. Sorry, internet problem. Okey. Tahu saya Kak Salina itu bukan menyambung solat tapi itu pergerakan dalam solat. Okay, bila pergerakan dalam solat, macam mana pergerakan boleh lari daripada Kaabah? Arah Kaabah. Itu dipanggil sebagai darurat. Itu disokong oleh sebahagian ulama. Tapi di Malaysia ada berlaku dulu bising. Mungkin tak sesuai di Malaysia, tapi di tempat yang Kak Ana tengok di Saudi, benda tu berlaku artinya mereka memang berpegang dengan keharusan bergerak dalam solat, dan pergerakan dalam solat mazhab Hambali paling luas. Ya, paling luas. Yang penting bergerak ada tujuan. Jadi untuk menyelamatkan anak-anak tadi dalam keadaan orang ramai, bahaya, itu ada tujuan dia. Ataupun seorang yang berada di saf kelima, nak menggantikan imam. Imam berhenti, tak ada orang ganti sebagai imam. Semua orang kaget, tak tahu nak buat apa. Maka orang saf kelima, kalau nak gerak satu-satu, lambatlah sampai. Orang rukuk habis 2 rakaat, baru dia sampai ke tempat imam. Maka dia boleh berjalan macam biasa sampai ke tempat imam terus. Jadi memang ada ulama berpandangan demikian, iaitu mazhab Hambali. Pula. Okey. Macam-macam. Kita cerita kat sini je dan di tempat-tempat tertutup je saya cerita. Okey, seterusnya berkaitan dengan yang ni tak perlu dah. Kita tengok yang ni. Yang subuh tu kan? Subuh awal lewat tu. Okay, cuba tengok. Ini hadis riwayat Sunan Abi Dawud. Siapa nak baca? Nah ini Syida nak baca ke? Hello Kak Syida. Kita berhenti pula Kak Syida. Ustaz punya line. Kak Syida nak baca ke? Ustaz punya line yang sangkut-sangkut. Oh, saya punya line tak okey. Okey, sorry. Sekarang dah okey dah? Okey. Terima kasih. Kak Salina dah baca? Tak pandai.
Salina pandai, silakan. Yang ni Tak kan? pandai. Tak nak lah. Hmm. Bagilah Ifah. Ifah pandai. Terima kasih. Janganlah Kak Salina pandai je. Ada nama Puan Mardiana. Puan Mardiana boleh baca? Kak Ain nak baca ke? Saya baca sangkut-sangkut Ustaz. Tak apa, semua orang sangkut-sangkut Kak. Yang mana Ustaz? Yang Yang ni. Asbihu. asbihu ni ya? Tak ada baris ke Ustaz? Alah, yang ni tak ada baris. Dia menguji sikit kita. Itulah Ustaz. Tak ada baris tu akak. Kita tak nak. Selamat mencuba. Ada je alasan tak nampak lah, alasan sakit perut lah. Okey, asbihu. Mana Kak? Asbihu Bisubhi. bisubhi fa innahu a'zamu li ujurikum li ujurikum au a'zamu akhir ya lil ajri. Sahabat yang riwayatkan hadis ni Rafi' bin Khadij, menunjukkan ada je lelaki nama Khadij. Kalau perempuan Khadijah, ya. Lelaki Khadij. Dan ada hadis Nabi SAW menyatakan sesiapa tak baca suratul Fatihah dalam salat, fahiya ataupun fahuwa Khadij, dia telah melakukan benda yang kurang, tak baca Fatihah. Jadi Khadijah tu artinya kurang, ataupun orang lahir tak cukup bulan, dia kurang usia dia. Baik. Asbihu bisubhi maknanya kita tengok yang ni nawwiru. Contohnya nawwiru ni bercahaya dah. Artinya tunggu subuh tu terang dulu dalam pukul 6.30 macam tu. Barulah solat subuh, kerana solat subuh pada waktu yang dah terang tu lebih memperbanyakkan pahalamu. Jadi nak pahala banyak kena bagi subuh terang dulu. Okey, sorry. Internet. Saya tak tahulah kenapa banyak kali pada masalah internet ni. Biasanya okey je kan. Okey, baik. Maknanya tunggu dulu dalam 6.30 ke, dalam pukul 6.35 ke, baru nak solat subuh. Mengikut mazhab Hanafi, kerana hadis inilah yang katanya lebih memberikan banyak pahala. Okey, cuba kita lihat ya. Hadis ni macam bercanggah dengan kita punya Apa maksud amalan ya, daripada apa ni mazhab Syafi'i ni ya. Syafi'i. Betul, apa yang Kak kata tu betul, bercanggah dengan mazhab kita. Di seluruh hadis ni ada penilaian masing-masing. Maknanya bagi Hanafi dia terima lewatkan subuh, bagi terang dulu, pukul 6 tu gelap lagi. Jangan kira pukul 6 Malaysia pada zaman 2021. Kena kira zaman tak ada api dulu. Jadi ada ulama kata asbihu bisubhi ataupun asfiru bil fajri, maksudnya sallu subha inda tulu'ihi. Solat subuh tu bila dah masuk subuh. Jangan solat subuh sebelum masuk subuh. Jangan solat subuh ke 5.30. Mentang-mentang bangun awal tahajud lagi tu, lepas tu teringat zaman-zaman dulu solat subuh 5.40. 5.40 tu terus solat subuh. Macam saya dulu lah masa sekolah rendah kan, kita kan jenis bangun-bangun terus mandi, bersihkan diri dan solat subuh. Kadang-kadang terbangun awal, tak pukul 6 lagi, subuh tu pukul 6, tak pukul 6 lagi dah solat subuh dah. Habis solat subuh, duduk sekejap, dengar azan subuh. Ya Allah, kita solat subuh awal. Yang tu tak boleh tau. Jadi Nabi sebut asfiru bil fajri ataupun aslihu bis subhi, bukan kata lewatkan subuh sehingga subuh tu dah terang benderang, tapi pastikan subuh betul-betul masuk.
memang fajar sadiq, bukannya fajar kazib. Fajar kazib ni fajar yang penipu. Maknanya dia bukan fajar lagi pun. Iaitu dalam 10 minit, lebih kuranglah lebih 10 minit sebelum subuh. Itu fajar kazib. Naik ke atas cahayanya macam ekor serigala. Mengikut pengamatan orang dulu, seperti ekor serigala ke atas. Kemudiannya lepas dia membujur tu, dia pun jadi cahaya yang kacau-kacau sikit, barulah akhirnya jadi melintang. Itu panggil membujur lalu melintang patah tu kan. Mula-mula membujur dulu, kemudiannya dia pun melintang cahayanya. Itulah maksudnya waktu subuh, jadi dinamakan sebagai wasubhi idza tanaffas. Apabila subuh ni dia mula bernafas. Makna mula bernafas tu mula dah dapat pencahayaan dia. Macam kita lah bila bernafas, kita pun mula rasa lega kan. Subuh pun dia mula bernafas, dia macam baru-baru hidup subuh tu. Jadi bermakna bagi sebahagian ulama bukanlah melewatkan solat subuh, tetapi solatlah subuh pada waktunya. Jadi dalam bab ini ada 3 pandangan ulama. Pandangan yang pertama ialah solat subuh awal waktu. Awal waktu tu bukanlah pukul 6 dah solat subuh, tapi dalam pukul 6 suku, dalam pukul 6.20 solat sunat dahulu. Tapi kalau kita di rumah, mungkin lainlah perkiraan kan. Mungkin dah 10 minit, 6-10 minit dah boleh solat subuh. Ya. Tapi kalau di masjid, dalam keadaan tak kalut, pada hujung minggu sebagai contoh, lewatkan 20 minit. Kalau di Mekah, lewat tu sampai setengah jam kan. Barulah mereka solat. Tapi bagi mazhab subuh kalau di Mekah, berapa lama 20 minit kot. Dia punya antara azan dengan iqamah, wallahualam. Saya tak pasti. Tapi kalau Hanafi tu memang lewat sungguh subuh mereka. Lewat sungguh. Maka ada ulama Hanafi seperti Abu Ja'far At-Tahawi dan juga ulama terkemudian di India, Maulana Anwar Shah Kashmiri, berpandangan yang paling baik kita gabungkan mazhab jumhur dengan mazhab Hanafi. Gabungkan dua mazhab. Yakni kita solat subuh tu awal waktu. Pukul 6.10 dan 6 suku tu dah solat. Tapi akhir tu lewat waktu. 6.45, 6.50 baru habis solat subuh. Wow, kalau begitu memang silakan pensanlah kita kan. Setengah jam solat subuh itulah terbaik. Maknanya satu rakaat tu baca surah Waqiah ke. Kita Waqiah tu baca satu muka surat yang separuh tu je terbaca kan. Ya. Okey, maknanya satu rakaat surah Waqiah. Satu rakaat surah Ar-Rahman. Rakaat kedua surah Waqiah sebagai contoh. Dia punya rokok dia pun Subhana Rabbiyal Azim 7 ke 10 kali. Subhana Rabbiyal A'la pun 7 ke 10 kali. Inilah yang terbaik. Dan surah Waqiah lebih panjang daripada surah As-Sajadah. Walaupun muka surat lebih kurang sama, tapi Waqiah kan dia ada banyak ayat. Kena berhenti. Menyebabkan dia jumlah lebih panjang, lebih lama dia punya bacaan dia. Ya. Jadi itulah yang sunnahnya. Tetapi dia bergantung pada kita masing-masing. Keadaan masing-masing. Contoh kalau saya di rumah, sekarang ni saya solat sekali dengan anak yang darjah 1. Dan dia kena ambil kira lah dia. Walaupun saya ajar Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la 5 kali. Anak-anak kena baca. Tak boleh baca 3 kali. Mesti 5 kali. Mereka dah biasa dah 5 kali tu. Tapi bila subuh tu, ibu faham lah. Ya. Habis salam terus baring tidur balik je anak ni. Jadi nak tak nak saya kena santuni anak darjah 1 ni. Walaupun saya baca 5 kali juga, cuma bacaan masa qiyam tu saya pendekkan. Contoh pendekkan macam mana? Saya hanya baca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ke rakaat yang pertama, ataupun kadar ayat yang sepanjang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ataupun dalam 4-5 baris surah yang besar. Jadi saya baca macam tu je untuk meraihkan dia yang masih kecil lagi. Nak bagi biasa dengan suasana solat kan. Sebab Nabi pun suruh kita ajar suruh anak kita solat bila umur 8 tahun. Jadi 7 tahun ni proses mengajar. 8 tahun suruh. Bila suruh adik pergi solat, sekarang pun dah suruh, tapi suruh tu bukan dalam keadaan terlalu tegas. Kita ajak, kita memujuk,
dan dia pun dah biasa dah, alhamdulillah. Anak-anak ibu-ibu sekalian pun dah biasa dah solat masa kecil. 8 tahun tu barulah bermulanya ketegasan. Dan 8 tahun itu sebagaimana kita bincang tentang waktu, mesti mengikut tarikh lahir. Sebagaimana lesen kereta pun mengikut tarikh lahir, maka didik anak pun mengikut tarikh lahir, bukan mengikut darjah. Oh, dia darjah 2 sekarang ni, so kita kena suruhlah solat. Padahal dia lahir tu bulan 12, hujung tahun. Maka kena ambil kira hujung tahun itulah dengan perkiraan tahun Qamari yang sedikit lebih sedikit kurang sedikit berbanding dengan tahun Syamsiah kan. Maka kalau dia lahir bulan 12, bulan 10 tu boleh suruh lah dengan mengambil kira tahun Qamari. Jadi benda ni benda yang kita kena cermat sedikit dalam pendidikan anak-anak supaya mereka tidak dipaksa melakukan sebelum masa dia. Jadi slowly but surely, daripada kita nak laju, akhirnya dia pun solat dalam keadaan terpaksa. Dia menua dalam keadaan aku terpaksa solat pun, mak ayah aku suruh aku solat, aku terpaksa. Bukannya kerana dia gembira. Kita nak dia ni sampai usia senja, usia isyak pun dia masih lagi solat dalam keadaan dia happy. Nanti anak-anak dia tanya, kenapa Abi solat, kenapa Abah solat? Sebab solat ni ada dua. Satu, tanggungjawab kita kepada Allah. Yang kedua, kerana best lah solat, tak tahulah cerita kenapa. Kalau tak solat tu rasa hidup tu murung je. Tapi bila solat rasa tenang. Jadi kita nak kedua-dua, kewajipan dan kegembiraan kan. Wallahu a'lam. Okey, ada tambahan? Silakan. Ada soal jawab? Ustaz, bagi suri rumah kan, takkan masjid. So dia bila azan je, dia dah ready nak solat. Ustaz, main Ustaz terputus lah. Okey. Putus-putus yang saya yang Lain Ustaz putus-putus. Saya punya problem ni. Kak Syeda punya line yang putus-putus. Oh, lain okey. Ustaz. Minta Lain maaf. Ustaz. Lain Ustaz yang cakap putus-putus. Gambar pun frozen. Frozen. Okey. Frozen. Gambar Saya dah yang frozen dah. Ya. Suara masih dengar lagi, gambar dah frozen. Okey, jap. Okey. Saya rasa memang ada problem lain ni. Tak tahulah ni qadar Allah, masya-Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Silakan Kak. Sambung balik Kak. Bagi muslimat kan yang tak ke masjid, dia tak solat berjemaah di masjid, so solat di rumah lah kan. So biasa dah ready lah untuk solat subuh. Maksudnya bila azan je, dia tak ada take a break lah. Maksudnya dia lepas jawab azan, kurang sekejap, lepas tu dia terus solat sunat. Maksudnya terus menyegerakan solat tu. Tak adalah kata segera mendirikan solat subuh tu. Macam tu dibolehkan ke Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Dalam kes solat subuh tu elok solat sunat dululah kan. Ya. Ataupun solat maghrib terus nak solat maghrib, tak ada masalah. Saya kat rumah pun lepas azan solat terus. Bukanlah dalam semua keadaan, tapi maknanya bila dah ready semua, kita dah ready, anak-anak dah ready, azan je solat terus kalau macam maghrib. Kadang-kadang adalah lewat sedikit kan, tunggu anak-anak mandi ke apa kan. Jadi tak ada masalah benda tu. Nak solat masa tengah azan pun boleh, tapi rugi pahala lah. Rugi pahala menjawab panggilan azan. Oh, maknanya berjemaah di rumah pun macam tu jugalah. Ya, bila dah selesai jawab azan, maksudnya dah azan kat masjid, so kita bersolat lah pada solat sunat dan kita terus berjemaah saja. Tak payah tak tunggu macam. Okey. Faham. Dalam kes solat subuh kita solat sunat dulu, zuhur pun siapa nak solat sunat dulu itu terbaik. Tapi maghrib isyak tak apa, tak ada masalah. Terus je solat, tak ada masalah. Ada soalan lain? Ustaz, solat sunat ba'da isyak tu, dia memang okey, kalau kita macam kita dah solat isyak, lepas tu kita berhentilah, kita buat benda lain ke ataupun kita berzikir-zikir ke, lepas tu
sebelum kita tidur tu kita solat ba'da isyak, boleh tak Ustaz? Ada frozen. Dia salat ba'diyah ni Kak Salina. Jazakumullah khairan. Yang penting jangan masuk waktu selepas itu. Artinya kalau Kak Salina lepas solat isyak, Allah banyak kerja. Saya kadang-kadang pun lepas solat isyak tu zikir sekejap, saya sambung balik kerja saya, nak kena kejar masa kan. Atau kemudiannya kita lepas kerja tu kita pukul 10 baru nak solat sunat. Boleh, tak ada masalah. Ataupun selepas solat zuhur tu pukul 4 baru nak solat sunat ba'da zuhur. Boleh. Cuma kita katakan yang terbaik dia terus buat. Kerana namanya rawatib. Rawatib ni maknanya menyusuli. Habis dia zikir terus buat. Tetapi kerana kita ada urusan, maka tak apa dipisahkan dengan waktu yang lama. Kerana tidak ada pun syarat sah solat ba'diyah mesti beriringan. Tak ada. Tak ada pun konsep tu. Cuma Jadi kalau yang terbaik. Yang kalau terbaik kita- beriringan. Kalau macam kita solat tarawih kan, kita solat isyak, lepas tu solat tarawih. Lepas habis solat tarawih tu baru kita solat ba'da isyak. Boleh lah kan? Ustaz dah terputus ke apa? Tak ada beku. Dah terkeluar tu. Kalau tidak suara Okey. ada lagi. Baik, ada lagi. Boleh. Yang terbaik memanglah yang terbaik memang lepas solat isyak tu solat rawatib dahulu. Barulah solat tarawih. Tapi katakanlah, suara saya okey ke sekarang ni? Okey. Rashidah, suara okey ke? Okey. Sebab suara Kak Salina macam dah jadi suara robot tadi. Saya tak tahu saya problem kot. So jadi tak apa-apa ni kan. Minta maaf. Okey. Jadi tapi hari tu kita terlambat. Kita dapat solat isyak tu masa imam dah rakaat keempat dah. Jadi bila kita sambung 3 rakaat lagi, imam pula zikir ringkas dan terus solat sunat ba'diyah isyak, dan kita habis solat isyak, orang lain pun dah habis dah solat sunat ba'diyah isyak. Orang dah nak mula tarawih, kita tak sempat lagi tarawih. Okay. Maka boleh saja kita solat tarawih dulu dengan imam. Habis solat tarawih, imam pun mula solatul witir 2 rakaat. Kita pun solat ba'diyah isyak. Kita pun boleh solat witir dulu pun tak imam. Barulah kita bangun untuk solat ba'diyah isyak. Dibolehkan. Tapi jangan sengaja buat je. Hari ni aku nak buat special lah. Aku nak solat tarawih dulu, solat witir, barulah aku nak solat ba'diyah isyak. Sebab akak pernah Ustaz, bukan pernah, selalu pergi bulan puasa ada pengajian. Jadi lepas solat isyak tu terus kita orang punya syekh tu terus buat solat tarawih 8 rakaat dengan solat witir 3 rakaat. Lepas tu sambung pengajian. Jadi kita tanya kenapa tak buat solat, tak bagi kita masa untuk solat ba'da isyak. Dia kata ba'da isyak tu boleh buat lepas ni pun boleh buat, tak ada masalah. Jadi kita nak mengaji, kita nak habiskan kita punya pengajian. Jadi terus lepas buka puasa, lepas semua solat isyak, dia macam lajulah dia solat isyak terus solat tarawih, solat witir, lepas tu kita ada pengajian supaya kita boleh balik lah lepas tu, supaya kita tak balik lewat sangat. Okey, dari sudut hukumnya boleh, tak ada masalah. Mungkin syekh tu saja dia nak ajar ilmu baru kepada kita. Kadang-kadang syekh ni dia nak ajar ilmu, dia buat praktikal. Nanti kita pening. Jadi dia buat praktikal terus, nanti solat ba'da isyak. Dia bolehkan, tak ada masalah. Okey. Silakan. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Waalaikumsalam. Macam mana saya nak menyesuaikan dengan dua pandangan lah kan. Satu kata ba'da isyak ni dibuat pada kadar yang sesuai lah setelah sembahyang isyak, maksudnya aktiviti-aktiviti yang sesuai. Tapi kalau tak tahulah, mungkin tarawih tu termasuk aktiviti yang sesuai kot kan. Tapi saya katalah lepas sembahyang isyak tu pergi masak ke apa ke, maknanya dah
dah lain bentuk dia agaknya sebab saya tak dalami maksud dia tu. Dia dipisahkan oleh aktiviti yang berpatutan tu kan. Boleh kalau lepas masak tu Ustaz? Terima kasih banyak Abang Haji pun boleh, tak ada masalah. Saya terkejut tadi tiba-tiba suara lain keluar. Yang pentingnya ialah kita tetap solat ba'dah isyak sebelum subuh. Okey. Saya ulang balik. Sifirnya yang terbaik tidak ada pemisah antara solat isyak dengan solat ba'dah isyak. Kecuali zikir, doa tak ada masalah. Itu memang sudah Nabi lepas solat kita berzikir dulu. Barulah solat ba'diyah kan. Tapi kalau berlaku pemisahan antara solat isyak dengan solat ba'dah isyak, sama ada pemisahan itu melibatkan majlis ilmu ataupun kita aktiviti berfaedah seperti semua aktiviti berfaedah kan. Aktiviti berfaedah seperti kita pergi masak, itu ada faedah, bermain dengan anak-anak, dengan anak baca Quran dulu ke, ataupun macam saya sambung tulis buku sebagai contoh, ataupun aktiviti tidak berfaedah. Bukan aktiviti tidak berfaedah, aktiviti kurang faedah. Tengok TV sebagai contoh, baring-baring, ataupun sembang dengan kawan dalam telefon. Berfaedah juga, bukan tak ada faedah pun, cuma dia bukan sebanyak faedah yang tadi. Baik. Semua itu tidak menghalang kita untuk solat ba'dah isyak walau selewat mana pun. Yang penting bukan sebelum subuh, yang penting sebelum tengah malam. Yang ni 12 tengah malam. Tapi waktunya tetap berlanjutan sampailah sebelum subuh. Ya. Yang terbaiknya sebelum separuh malam tu kita dah solat ba'dah isyak. Tapi kalau kita rasa tak larat lah hari tu, lepas solat isyak kita dah pening kepala sebab makan pondok durian, kita dah mula pening sangat, kita kata nak tidur. Tak larat dah. Kita tidur, terbangun pukul 4 pagi, terkejut. Bangun 4 pagi tu kita rasa dah lama dah tidur ni, nak solat lah. Maka boleh kita mulakan dengan solat ba'dah isyak dahulu, barulah kita mulakan solat tahajud jika kita mahu tambah lagi kan. Ya. Baik, boleh kan. Tak ada apa-apa pun yang boleh ba'dah isyak. Okey, terima kasih Ustaz. Boleh ya Abang Haji? InsyaAllah. Ya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Okey, tersambung sikit hadis ni. Hadis ini yang menjadi bukti itu tentang salatun isyak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli salatin biwudu' wa ma'a kulli wudu'in bisiwak. Hadis ni dia lain sikit cara dia punya lafaz ni. Wala akhartu isya al-akhirah ila sulusil lail. Kalau tidak Ustaz, tak dengar suara Ustaz dah Ustaz. Putus-putus. Muka Ustaz pun dah tak nampak dah. Dah terkeluar lah tu. Dah terkeluar dah Ustaz. Internet dia tak okey sangat tu. Balik tu, ada balik. Tak cakap sorang-sorang tu. Alahai. Okey Kak Boleh Baru masuk, okey. Oh ni boleh dengar balik dah suara. Dengar. Tapi jauh lah pula. Slow. Slow sikit. Okey, sorry lah. Slow sikit Sekarang okey tak? Sekarang? Okey. Tak okey. Okey. Oh, putus balik. Okey, saya tak tahulah nanti kita boleh Tak kena nanti bawah kita lah. buat demonstrasi depan TM ni. Kenapa slow? Kak Syida okey Kak Syida? Frozen. Ustaz Tak nampak. Muka Ustaz tak ada. ada tapi tak ada suara. Ada kat sini nampak suara Ustaz dah keluar balik. Tak keluar masuk balik kot. Rasanya Ustaz kena duduk bawah kot ya. Kalau kat bawah. Hari ni line semua sibuk. Orang nak sambut raya agaknya. Sekejap. Saya cuba cari tempat lain sekejap. Bawah okey. Budak-budak tengah ni.
Naik slow. Kalau kat sini okey tak? Kat sini. Okey. Aku tak Tak kena try beberapa tempat. tak boleh lah duduk kat luar. Hai semua orang. Kak Syida sekarang okey Kak Syida? Dengar suara Ustaz? Dengar Ha. Okey saya tak buka kamera lain. Slide ada tak? Ada slide? Oh slide hilang pula. Okey. Tak tahulah, mungkin betul kata Kak Ana, semua orang guna internet hari ni. Tak kata kat bawah tu, kalau kat tempat biasa tu okey. Bila saya tak buka kamera ni makin okey kot Harap-harap macam tu lah kot insyaAllah. Ni pun tempat biasa Kak. Oh ya, itulah. Okey, laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli salatin biwudu wa ma'a kulli wudu'in bisiwak. Kalau tidak menyusahkan umatku, aku akan memerintahkan mereka untuk berwuduk setiap kali solat. Dan wuduk itu sekali dengan sugi. Bukan kena berwuduk saja, tapi wuduk tu mesti sekali dengan sugi. Ataupun gosok gigi. Wala akhartu isya al-akhirah ila sulusil lail. Dan aku akan melewatkan solat isya akhirah sehinggalah 1/3 malam. Jadi artinya isyak ni dia ada dua bahagian. Satu isyaul ula. Isyaul ula tu apa dia? Ibu sekalian. Isyak awal waktu. Kak Anis ke yang jawab tadi? Okay, ada jawapan lain tak? Isyak. Apa maksud isyaul ula? Isyak di permulaan. Bukan. Solat isyaul ula ialah isyak solat maghrib. Isyaul awal solat maghrib. Putus-putus yang suara Masih putus-putus. Ya. Saya pun Kena end lah kot kelas kita ni. Sambung lepas raya. So kita raya ni. Tamat janganlah tengah topik best ni. Kelas lain semua dah cuti. Kelas kita je on. Tapi ada kelas malam ni ada kelas. Esok ada kelas lagi ke? Esok tak ada cuti lah Ustaz raya. Takut dengan khutbah online esok. Tak boleh lah buka khutbah online untuk kita orang. Okey, sekarang ni okey boleh Ya. Okey, sikit lagi. Isya al-ula artinya solat maghrib. Solat maghrib ini pun dipanggil solatul isya, tapi namanya isya yang pertama. Barulah dia ada isyaul akhirah, yakni solat isya tu. Solat isya pukul 8.45 tu. Maghrib 7.31 tu solat isya yang pertama. Baik. Sekarang ni ibu sekalian, mengikut mazhab Syafi'i, yang terbaik solat isyaknya ialah 1/3 malam yang pertama tu, hujung 1/3 malam. Itu mazhab Syafi'i yang kita duk bahas sebelum ni. Tapi kerana kita mengalami kesulitan, ada ke mana-mana surau dan masjid nak solat isyak pukul 11 malam? Tak ada kot, tak ada. Oleh kerana kita semua tak mampu nak solat pukul 11 malam, maka zaman Nabi pun tak ada orang pun mampu nak solat pukul 11 malam secara jemaah. Sebab itu Nabi kata, kalau tidak menyusahkan umatku, aku nak suruh solat isyak tu lambat. Tapi ternyata benda tu menyusahkan. Dan kalau tak menyusahkan umat aku, memang aku nak suruh semua gosok gigi setiap kali solat. Tapi ternyata ia menyusahkan. Berarti apabila ia menyusahkan, kalau kita buat, kita dapat pahala banyak. Tapi kerana realitinya tak ada orang mampu buat solat isyak jemaah lewat ni, barulah kita dibenarkan untuk solat isyak, barulah lebih elok kita solat isyak awal secara jemaah daripada lewatkan solat isyak secara bersendirian. Ya? Hatta kalau masjid pecah pada dua bahagian. Yang mengikut pengerusi kata kami nak solat isyak lewat pukul 11 malam. Yang ikut imam kata kami nak solat isyak awal pukul 9 malam. Bergaduh, pecah dua. Pecah dua itu pun tak elok. Bila pecah dua, satu nak 11 malam, satu nak pukul 9 malam, maka yang pukul 11 malam mesti mengalah. Bukan yang pukul 9 malam kena mengalah. Pukul 11 malam tu kena mengalah. Kenapa yang 11 malam kena mengalah?
Kerana benda tu menyusahkan. Nabi sebut laula an asyqa, kalau tak menyusahkan umatku. Artinya benda tu memang menyusahkan. Bila menyusahkan, kita kena raih orang kebanyakan yang nak solat pukul 9 malam. Ada ke kalangan ibu nak solat sunnah malam? Oh, kalau saya taknya, ya, kadang-kadang tu adalah kerana kita ada urusan kerja, balik-balik pukul 9 malam, itu sebab kita ada urusan kerja. Tapi kalau saja-saja, tak adanya. 9 malam tu kalau boleh nak settle dah. Tak nak fikir dah pasal kewajipan-kewajipan ni. Supaya kita dah habis solat isyak, kita relax. Nak buat yang lain tu tambahan-tambahan je, bukan lagi satu benda yang wajib dah kan. Okay, sebab kita pun pernah waja'alna al-laila libasa, malam tu pakaian untuk kita tidur, waja'alna naumakum subata kan. Kita nak relax dah. Allahu akbar, Kak Anis solat isyak sebelum tidur. Hebat. Lepas solat isyak terus baring tidur dengan kain terkong kan. Dah sedar. Okey. Jadi di sini, ibu-ibu sekalian, saya ingat satu perbahasan lain sikit je berkaitan jamak. Berkaitan jamak. Sebab tiba-tiba teringat, tak ada kaitan sangat pun. Tapi ala-ala teringat ni saya nak share. Okey, kenapakah dalam Islam, mengikut pandangan dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, membenarkan jamak kalau hujan lebat? Okey, kena faham ya. Jamak ketika hujan lebat ini hanya dibenarkan kalau kita berada di masjid, bukan di rumah. Maknanya kalau Kak Syida duduk kat rumah dengan Dr. Rahman, hujan lebat ni kita ni. Hujan lebat, tak boleh nak keluar dah, duduk kat rumah lah kita. Jom, kata Dr. Rahman, jom kita solat jamak hari ni. Kenapa? Kerana Nabi membenarkan solat jamak kerana hujan. Dan mazhab Syafi'i pun membenarkan. Maka Dr. Rahman, Kak Syida dan keluarga pun solatlah jamak maghrib dan isyak hari itu. Takdim 3 tambah 4 rakaat. Jawapannya boleh tak boleh? Tak boleh. Boleh di rumah ni kalau kecemasan je. Di tempat yang kawasan banjir, hujan lebat hari itu, dah semua kaluk dah, takut. Kemudiannya cepat-cepat solat jamak. Kenapa solat jamak? Habis je solat jamak, terus proses nak angkat barang, pindah barang naik ke rumah atas. Bagi siapa yang ada rumah atas lah. Kan rumah-rumah yang kawasan banjir kan kadang-kadang dia ada rumah saya tinggi, ada tangga nak naik tingkat rumah saya zaman-zaman dulu kan, saya tinggi, kemudiannya ada tingkat atas, nak pindah barang ke atas lah ni. Jadi solat jamak terus, maghrib dan isyak, baru pindah barang ke atas, dibolehkan kerana kecemasan. Tapi kalau hujan lebat semata-mata, tidak melibatkan kecemasan, nak jamak di rumah, tak dibolehkan. Tapi kalau di masjid boleh tak? Dibolehkan jika hujan terlampau lebat dengan kilatnya apa. Tak adalah banjir. Tapi semua pakat takut dah. Sampai maghrib di masjid tu, dengan hujannya, angin bertiup kuat, dengan cerita di Kuala Lumpur pun dah banjir dah kawasannya sebab hujan kilat kan. Kita pun dah mula suspend. Memang takut sungguh. Bukan takut biasa-biasa, memang takut sungguh. Maka kita kata kita nak kena ni. Kita nak solat jamak terus. Boleh tak boleh? Boleh. Solat jamak terus. Kemudian yang pakat balik. Tapi kalau memang hujan lebat, memang tak boleh nak balik dah. Dia memang pakat tak boleh nak balik. Memang nak lepak kat surau je. Maka tak bolehlah jamak. Sebab memang nak lepak kat surau. Tengok sampai pukul 10 malam duduk lagi kat surau. Tapi dah solat jamak dah. Itu tak boleh. Ini cerita memang lepas solat maghrib ni kami nak balik dah. Nak redah hujan masing-masing. Masing-masing dah bawa kereta dah ni. Nak redah turun balik ke rumah. Sebab keadaan tu pun macam menakutkan sedikit. Maka dibolehkan kalau keadaan itu menakutkan untuk jamak di masjid. Kenapa boleh jamak di masjid? Kerana Islam amat mementingkan salatul jamaah. Bila Islam tu pentingkan solat jemaah, buatlah solat jemaah walaupun terpaksa jamak disebabkan kekhawatiran yang timbul tadi. Wallahu a'lam. Ustaz dah off kamera, suara Ustaz lancar dah lah. Okey, on balik. Okey, kita cuba kalau tak lancar, saya off kamera balik. Okey. Bukan apa bercakap dengan orang yang tak nampak ni pening juga kan? Kesian jemaah dengar suara Ustaz je tak nampak muka Ustaz. Ustaz, saya nak tanya. Silakan Kak Ain. Dalam
Ustaz bercakap dalam konteks berjemaah tu boleh dijamakkan kan kalau ada emergency kan. Kalau dalam Kak Syida, saya yang tak dengar ke Kak Syida pun tak dengar? Ain lost. Kita semua tak dengar. Ain. Oh, kita berada di rumah, Ustaz, Kak boleh Ain. tak kita ya? Kak Ain hilang tadi, tiba-tiba dah hujung dah ayat. Putus. Putus balik. Hilang lagi. Dia punya internet juga kot problem tu. Tak ada dah tu. Cek lah. Saya nak tanya apa ni dalam konteks yang Ustaz cakap boleh solat jamak tu hanya dalam konteks solat berjemaah. Kalau kita solat persendirian tak boleh kan Ustaz kan? Solat sendirian jamak boleh apabila ada kecemasan. Maknanya kalau bila kita bersendirian, kalau ada kecemasan kita boleh jamak ya Ustaz? Boleh. Contohnya Kak Ain, ibu yang mengandung. Ibu yang mengandung yang dah sarat, jangka-jangkanya pukul rasanya macam dah nak keluar dah ni. Contohnya isteri saya lah, tiba-tiba sakit teruk sebelum Zuhur. Saya bersiap, kami terus salat Zuhur dan dia salat jamak. Dia jamak terus Zuhur dengan Asar kerana dia dah terlalu sakit dah. Jadi dalam Maghrib dia dah melahirkan anak kan masa tu, anak yang first tu. Jadi boleh jamak kerana kecemasan tadi, walaupun mungkin tak beranak lagi pun hari tu, tapi kerana dah sakit dah. Kalau tak jamak, tak tahulah solat tak solat pada waktu asar tu kan. Boleh, tak ada masalah. Kalau kecemasan yang berpanjangan Ustaz? Kecemasan yang berpanjangan tu macam mana Kak? Contohnya? Macam di hospital. Doktor, nurse apa tu kan? Sakit Pesakit. Kalau dia nak bangun susah kan? Okey, dia gini, kalau sakit tu berpanjangan Kak, dicadangkan jamak suri. Jamak suri ni maknanya dia macam jamak tapi dia bukan jamak. Okey. Solat Zuhur pada lewat waktu, solat Asar pada awal waktu. Sekarang ni pukul Asar pukul berapa ya sekarang ni? 4.40 ke? Kita anggaplah 4.40 contoh. 4.45. 4.45. Okey, 4.35 tu solat Zuhur. Habis solat Zuhur dia relax sekejap, Asar masuk dah, solatul Asar. Maghrib tu pukul 8.20 solat Maghrib. Habis yang Maghrib duduk sekejap, solatul Isyak. Itu dipanggil jamak suri sesuai untuk orang yang sakit berpanjangan. Ya, sakit berpanjangan. Memang dia sakit. Maknanya dia menggunakan maknanya dia sembahyang dalam waktu yang berdekatan tapi dia tak pendekkan solat tu ya Ustaz? Tak, dia tak ada pendek. Pendek tu kosong namanya Kak. Kita bincang jamak. Jamak himpun. 4-4 ataupun 3-4. Dia tak boleh jadi 2. Yang 2 ni hanya boleh bagi kes musafir je. Kalau orang macam orang yang sakit tu semua dia tak boleh buat pendekkan ya Ustaz? Tak boleh Kak, kecuali dia musafir je. Contohnya orang yang duduk di Taiping datanglah ke area Lembah Kelang ni, rumah anak dia kerana nak dapat rawatan di IJN. Tu bolehlah kerana dia musafir. Kena ambil kena kira pula waktu-waktu dia tu macam mana. Jadi sebab itu kita kena bezakan. Jamak beza dengan qasar. Sebab setengah orang tu dia tak perasan perbezaan antara jamak qasar. Bagi dia jamak tu qasar lah. Sekali tu saya duduk tengah pada orang tu, dia duduk faham lagi jamak tu qasar. 3-4 kali saya tegang. Abang, jamak ni himpun. Qasar ni jadi 2 rakaat. Benda beza. 3-4 kali keempat kali kelima baru dia faham. Ya Allah, geramnya aku nak cekik abang ni. Mana dia tak perasan benda perbezaan antara 2 benda tu. Jadi Ustaz kena sabar. Ustaz punya pelajar semuanya veteran. Dia nak ambil masa nak faham tu. Kak Ana sabar, gurau je Kak Ana. Okey, marah pula Kak Ana ni. Jadi jamak ni dibolehkan
anytime bila kita ada terdesak, termasuklah ketika safar. Tapi qasar hanya ketika safar. Allah A'lam. Okey, ada soalan lain? Nak tanya pasal tu Ustaz, pasal yang hari Arafah boleh? Sebab kan kita ikut waktu di sana ke Ustaz? Waktu masuk ni, waktu wukuf tu, waktu untuk berdoa tu ikut waktu di Mekah ke Ustaz? Okey. Ke lepas Zuhur di Saya sini? kira mungkin betul kena ikut waktu di Mekah hanya untuk hari Arafah lah. Puasa tu tetap bermula subuh, jangan mula waktu Mekah pula. Puasa tu. Baik, memang puasa dah tetap start panggil dah. Islam. Jadi kalau kita tanya bilakah waktu mustajab doa, kita katakan waktu mustajab doa sepanjang kita berpuasa ni. Bermula subuh tadi sampailah maghrib, insya-Allah kita puasa sempurna kan. Sampai maghrib. Itu semua waktu makbul doa. Okey, bila lagi waktu makbul doa? Waktu makbul doa ialah selepas asar sampai ke maghrib. Itu waktu makbul doa, lepas asar sampai maghrib. Okey. Barulah kita pun buat kiraan khusus lagi. Bila khutbah di Padang Arafah? Katanya khutbah Padang Arafah dan pukul 12 lebih. 12 lebih kira-kiranya 5 jam, 1 lebih, 2 lebih, 3 lebih, 4 lebih, 5 lebih. Jadi pukul 5 lebih, 5 suku, 5.20 pun waktu mustajab doa diambil kira dengan khutbah di Padang Arafah. Okey, bila pula lepas asar di Padang Arafah? Okey, lepas asar di Padang Arafah tu tambah lagi 5 jam. Okey, asar pukul berapa sana? Asar pukul 3.30 kan? 4.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30. Jadi pukul 8.30 tu sekitar 2 jam, 3 jam tu itu pun waktu makbul doa dengan mengambil kira asar lepas waktu di Mekah. Jadi kesimpulannya macam mana? Kesimpulannya subuh tadi sampailah pukul 12 malam ni itu semua waktu makbul doa insya-Allah. Cuma beri tumpuan lepas asar, beri tumpuan pukul 8.30 ke 11.30 macam tu, itu tumpuan yang lebih sedikit. Ya, lebih sedikit. Wallahu a'lam. Kak Ain tolong doakan saya dapat siapkan buku beberapa projek saya ni sebelum, yalah saya pun fikir kalau kita meninggal dunia tu memanglah Allah, kerja Allah kan, kita mati bila-bila tu kan. Tapi memikirkan tentang beberapa impian nak tulis buku tu, nak luahkan sebelum tutup mata ni, harap-harap sempatlah menulis sebanyak mungkin buku kan, warisan untuk anak cucu nanti. Kalau orang lain tak baca pun, kurang-kurang anak cucu baca, oh ni tulisan Atuk dulu apa-apanya. Ya, Jadi ada lah kenangan insya-Allah. Samalah ibu sekalian pun insya-Allah umur panjang dengan penuh barakah. Amin. Kita doakan Ustaz untuk menghasilkan sebanyak sharing Ustaz punya ilmu pada kita semualah. Sebab tu itu jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Ya, semoga Ustaz berjaya menyiapkan semua buku tu dan menulis lebih banyak lagi. Sebab akak rasa akak banyak belajar benda-benda baru dengan Ustaz. Selalu kita belajar benda yang sama tu macam boring lah kan. Lepas tu bila dah study balik yang kita belajar itu pun tak ikut sunnah lah, ni lah, tu lah pula kan. Tapi rasa macam ilmu baru lah. Akak macam ilmu alfaz Quran tu baru. Macam kita belajar Samiri apa semua tadi pun baru. Jenuh nak digest benda-benda yang menarik. So kadang-kadang bila kita tengok dunia agamawan kita ni, kita jadi serabut kan. Tapi bila kita dapat ilmu baru, kita tak payahlah nak bincang sangat pasal benda-benda yang kita rasa macam ni. Kita faham ayat tu, yang baru ni kan kisah mufti menulis pasal mengikut ulul amri apa semua tu kan. Jadi akak pun ada ramai student sebab akak kan buat program-program juga tadabbur untuk kanak-kanak. Sebenarnya dapat soalan-soalan tu daripada remaja dan sebagainya, minta pendapat kan. Serabut lah benda tu. Akak cuma cakap dengan diorang, dalam Quran tu kata ikut Allah, ikut Rasulullah, ikut ulul amri. Kalau ulul amri ni ikut Allah, ikut Rasulullah, kita memanglah wajib ikut dia. Kalau selain daripada tu, aku fikirlah macam tak payahlah terlibat dengan isu-isu macam tu. Jadi seelok-eloknya
Bila kita belajar benda-benda baru ni, kita take away kita punya energy kat benda-benda yang tak sepatutnya kita buang masa. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Selina. Okey, ada yang akhir? Jazakumullah khairah. Ustaz, Ya. Kalau macam ni kita bangun pagi, kebetulan hari ni memang Kak Syida diuji. Hari ni kan bangun lewat, memang terkejut lewat dah kan. Memang waktu masuk, waktu terkejut tu waktu sahur. Dah janji dengan anak-anak nak berpuasa sama ramai-ramai dah hari ni. Lepas tu dengan nak siapkan wadah untuk sahur semua tu. Jadinya sempatlah untuk nak solat tahajud dengan solat seperti biasa kita buat tu kan. Jadinya bukan nak terkilan pula, tapi sebab dah janji dengan anak sebab dia nak puasa, so kena buatlah untuk dia orang punya masak, dia orang punya nasi, lauk semua dipanas-panaskan semua. So nak dikabul solat tu tahajud dengan witir tu macam mana Ustaz? Boleh ke? Macam mana Ustaz? Okey, bagi Kak Syida dan mana-mana ibu yang biasa dengan solat tahajud, boleh cover dengan salatul duha. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Apabila ada masa Nabi tertinggal solat tahajud, dalam keadaan Nabi selalu buat, Nabi cover dengan salatul duha. Jadi boleh cover situlah Kak. Witir tu kita nak niat witir juga ke? Ataupun kita Witir Kak, tertinggal lah semalam witir kiranya. tinggal semua selalu Ustaz? Tinggal lah. Okey, dia senang begini saya cerita. Kalau kita tertinggal witir, maka sebaiknya kita salatul witir sebelum salat sunat subuh. Salat witir dulu, dah azan subuh, salat witir dahulu. Apalagi ada ulama yang kata waktu witir berakhir sebelum salat subuh. Walaupun dah masuk subuh, ada ulama kata begitu. Tapi bagi Imam Syafi'i dia kata bila dah masuk subuh, kita boleh salat witir lagi, tapi dia dikira sebagai qada. Jadi salat witir dulu, baru salat sunat subuh, baru salatul subuh. Tetapi kalau sekarang ni Kak dah tak tahu dah terlepas. Maka ada dua pendapat ulama. Satu, Kak Syida pas ni qada je salat witir 1 rakaat sebagai contoh. Tapi ada ulama lain kata dia tak boleh qada dengan rakaat ganjil. Tapi Kak kena qada dengan rakaat genap. Kalau Kak biasa salat witir 1 rakaat, maka Kak kena qada 2 rakaat. Kalau Kak biasa dengan 3 rakaat, maka kena qada 4 rakaat. Begitulah seterusnya. Jadi ada ulama yang berpandangan demikian. Pulanglah Kak nak qada witir pas ni 1 rakaat pun boleh insya-Allah. Ada ulama kata begitu, ya. Dan tak perlu menyesal bangun nak masak lagi sahur untuk anak, nak solat lagi. Tak perlu rasa bimbang benda tu. Sebab apabila kita menyediakan makanan untuk anak-anak bagi besar, kita telah menunaikan 2 kewajipan yang besar. Satu, kita menunaikan kewajipan terhadap Allah Azza wa Jalla menjadi ibu yang baik. Bayangkan Allah suruh kita ni buat baik terhadap orang, dan kita buat baik pada orang yang paling kita sayang, itu anak-anak kita, suami kita, banyak pahala tu. Jadi tak payah stres, masak dengan happy. Dan kalau boleh selawat, istighfar lah dekat-dekat masa tu, astagfirullah kan, ataupun apa-apa istighfar lah, astagfirullah innallaha ghafurur rahim ke, tenang je. Nanti makanan tu tak sedap bila kita stres. Yang kedua, kita membantu, kita berkhidmat untuk manusia tadi dengan Allah. Menjadi hamba Allah yang baik. Dengan Allah suruh kita buat baik orang, kita buat. Dan secara tak langsung kita berbakti dengan orang. Dan bila kita berbakti dengan orang, yang uniknya kita berbakti dengan orang supaya orang dapat menunaikan ibadah kepada Allah yang dipuasa. Mana berapa orang kat rumah Kak hari ni 5-6 orang yang boleh puasa tu, sebab antara puncanya Kak Syida lah. Macam saya ni semalam sakit perut teruk sangat, ya Allah, 1 lebih tidur dalam keadaan tak selesa. Bangun jam bunyi, bangun tutup tak sedar. Sedar, kenapa aku ni dengar seruan azan lain macam je. Pukul 6 dah, Allahu Akbar. Dalam sekarang musim panas kan, panasnya bangun tu. Sepanjang kelas dengan Kak Salina pagi tadi teringat air masak je, air masak kan. Sebab panas sekarang ni, kita biasa bangun, kita terus minum air. 1 gelas paling kurang kan. Tapi sekarang fikir balik, kan aku minum air masak 1-2 gelas, aku menyesal seumur hidup pula. Sabar je lah, sabar kan. Jadi artinya
anak beranak Kak Syida hari ni dapat puasa, puncanya Umi 2 orang yang semangat, Mama 2 orang yang semangat hari ni. Sediakan makanan masak. Alhamdulillah. Buat tahajud boleh cover balik, tak ada masalah. Tahajud boleh cover. Makanan bersahur Kak Syida tak boleh cover. Senang pagi nak cover balik makanan bersahur. Confirm tak boleh. Betul lah, fikirkan kalau Kak Syah solat, dia orang tak dapat nak makan kan. Nanti tak dapat nak makan. Yes. Apalah kata ada yang kena korbankan hari ni. Tapi rasa macam ya Allah, apa ya Allah uji hari ni tak boleh bangun, tak bangun awal katakan, tak dapat bangun awal hari ni. Lepas tu okey, tapi tak apa sebab dia start bagi penerangan tu maknanya boleh cover lah. Kalau terlepas tu bukan sengaja kita tinggalkan kan. Yes. Boleh tak apa. Saya pula hari ni bangun pukul 2 pagi. Bangun 2 pagi tu macam bangunlah ada kerja sikit, kerja-kerja yang tengah duk buat ni, bangun tu tak buat kerja sikit, lepas tu solat taubat 2 rakaat, lepas tu rasa mengantuk, ya Allah mengantuk sangat-sangat. Lepas tu? Saya tengah baca surah Sajadah tu tak habis, saya tak boleh nak habis, saya tak nampak dah surah Sajadah tu, saya tidur. Lepas tu saya terjaga, lagi 5 minit pukul, lagi 5 minit. Sempat minum air ke Kak? Masa bangun tu pergi siap mandi lah sebenarnya. Saya bangun tu saya mandi sebab saya nak buat kerja. Saya bangun, saya mandi apa semua. Lepas tu solat lah sekejap. Solat tak tahajud pun. Saya solat taubat je. Solat taubat je. Lepas tu apa ni, kerja pun tak buat. Baca Quran sekejap lah. Kata kejap lagi lah baca Quran. Baca Quran tu tak boleh nak baca dah. Tak boleh buka mata, ngantuk je. Tak nampak dah. Tak nampak dah. Lepas tu memang tidur pun tidur kat tempat solat tu je tidur. Tak bagi dah kejap. Kejap lagi. Lepas tu terjaga, suami saya dah bising-bising. Dia orang semua dah turun, tinggal lagi 5 minit nak azan apa semua. Pakat minum dia orang lah. Saya sebab tak solat witir ke, saya ambil wuduk, saya solat witir dulu. Lepas tu maknanya tak Kak pun tak bersahur hari ni? Saya masa saya bangun pukul 2 tu Kak dah apa ni, minum dah sempat buat teh apa semualah. Dah minum teh lah, alhamdulillah. Jadi masa tu dah dia orang tengah makan buah, dia orang makan pisang, makan buah je tu Kak masuk ambil wuduk, solat witir. Solat witir pun dia yang rakaat yang terakhir tu dah azan subuh. Tak apa, tak ada masalah. Macam ramai je yang tak boleh bangun malam ni, tak kenapa. Semua tak. Anak-anak saya pun biasa bangun. Selalunya memang saya tak siapkan sahur, anak-anak dara saya yang sahur. Dia orang pun tak bangun hari ni. Dia biasa dah bila malam hebat-hebat ni gangguan tu tinggi sikit. Malam lain tu cantik je. Malam Al-Qadar je tak bangun. Betul. Setuju sangat Ustaz. Sama je Kak. Ya, tapi saya dah bangun. Masalahnya dah mandi. Dah apa semua ya. Tak dapat juga. Tahajud pun tak dapat buat. Dah witir je sempat buat 3 rakaat. Tapi dari sudut hukum Kak, apa sahaja solat yang dikerjakan pada waktu malam, sama ada Kak niat solat taubat atau apa, semuanya dikira tahajud, ya. Kerana tahajud bererti solat yang dikerjakan selepas solatul isyak. Tapi solat pada isyak lah. Sampailah ke subuh, walaupun kita solat niat sahaja aku solat sunat 2 rakaat, sahaja aku solat taubat 2 rakaat, semuanya itu dikira sebagai solatul tahajud, ya. Ustaz, satu lagi je. Sorry. Kalau tiba-tiba bateri saya padam, saya minta maaf ya. Dah hujung-hujung dah. Ustaz, lepas tu kan Kak Syida kan dia gastrik kan. Struggle gastrik sekarang ni. Puasa pun perut je. Lepas tu sebab kena makan lebih sikit. Tengah makan tadi kan. Tengah makan tu azan tau. So kan. Kalau tidur tu sama kita telan je lah kita kan. Tak payah buang kan. Antara makan telan juga, punya telan makanan kan. Itu macam mana Ustaz makanan kita telan tu puasa kita ni? Yang dalam mulut tu je lah yang telan. Dan masuk ke telan lagi yang dalam pinggan tu pun. Tak. Yang dalam mulut tu telan je tak apa. Tak apa, insya-Allah tak apa. Dan dalam bab bersahur ni sebahagian ulama dia longgar. Yang paling tepat ialah tak boleh dah bila azan tu memang makanan dalam mulut pun kena buang, ya. Itu pandangan yang paling tepat lah bagi saya, ya. Tetapi dalam keadaan macam Kak Syida tadi, dia ada lagi perkiraan yang lain bagi ulama, iaitu
bukankah Islam ni agama yang tidak suka kepada pembaziran? Kalau kita buang benda yang ada dalam mulut kita, itu dia sudah kira pembaziran. Jadi bukannya kita sengaja pun nak sampai ke jawab subuh, kadang-kadang kita tersilap jangkaan masa kan. Maka sebagai ulama kata boleh, apa lagi ada hadis menyatakan kalau ada minuman di tangan tu, cepat-cepat telan minuman kat tangan tu je. Ada ulama kata boleh. Jadi saya dalam bab ini saya cenderung kepada pendapat begini. Dalam keadaan biasa tak boleh. Tapi kadang-kadang berlaku benda macam tu dan bukan kita rancang pun. Benda tu berlaku dalam keadaan di luar jangkaan kita kan. Kita tersilap tengok jam dan sebagainya. Maka dibolehkan untuk kita mengambil keringanan tersebut. InsyaAllah tak ada masalah. Bahkan kalau kita tengah ada air kat tangan, tak minum lagi. Tak masuk mulut lagi. Azan, cepat-cepat minum je. Tapi itu jangan setiap hari selalu berlaku. Selalu berlaku itu maknanya memang tak ada perancangan. Tapi dalam bulan Ramadan tu ada sekali 2 kali berlaku. Tak apa, insyaAllah. Ada ulama longgar dalam bab ni. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas penjelasan hari ini. Banyak benda kita dapat. Kan Salina? Tapi tu internet saya pun dah tak stabil dah. Okey Ustaz, faham. So, insyaAllah kita selamat hari raya. Selamat hari raya. Selamat raya. Selamat raya semua. Terima kasih Ustaz atas ilmu sampaikan hari ini. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Sahabat-sahabat sekiranya ada persoalan, harap Ustaz sudi jawab di grup lah kan. Kita turunkan sana bagi rehat Ustaz. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah, insyaAllah. Kena berjihad hari ni. Terima kasih kembali. Sama-sama berjihad dengan IT. Selamat Raya Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Ya Kak Ain? Terima kasih dan selamat raya ucap pada Dr. Rihanna juga. Okey, sama untuk Haji Jamal dan keluarga ya Kak Ain. Okey Ustaz. Yes. So kita stop sini dulu lah ya Ustaz ya. InsyaAllah kita dengan sesi yang baru pada minggu hadapan dengan tajuk yang lain pula. Sebab solat ni tak habis-habis lah daripada perbincangan dia. Bila bahasa solat ni interesting sangat. Jazakallah khairan katsira Ustaz ya. InsyaAllah nanti sahabat kita jumpa lagi pada untuk makluman semua kalau untuk tadabbur kita cuti ya. Pada hari besok insyaAllah. Jazakumullah khairan katsira atas keberadaan semua. Terima kasih Rotana. Kita jumpa lagi. Sekiranya persoalan sila tanya Ustaz dekat grup ya. Berkenaan dengan korban ke apa-apa. Okey, sekarang kita endkan sesi pagi ni dengan bersama Ifah. Terima kasih Zana, terima kasih Norma. Terima kasih Kak Syida. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Thank you so much. Jumpa lagi insyaAllah ya. Kita endkan sesi pagi dengan tasbih kafara dan juga sabal asya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salina, kucing tu nama apa? Apa dah? Ibal. Tadi dia duduk gigit-gigit kaki saya kat bawah tu yang saya tutup. Saya tutup ni sebab saya duduk menjerit-jerit dia gigit kaki saya kat bawah. Kat bawah kursi. Okay. Kak Syida dah tengok video tu. Nanti saya hantar yang nombor 2 Sila nak tengok ya. Yang pertama tengok tak? Yang itu yang mana satu ya? Video yang Kak saya dah tengok yang parenting notes tu. Kan saya hantar satu kan. Saya baru bagi satu je kat Kak Syida kan. Rasa tengok dah tapi tak ingat dah nombor satu. Rasa tengok dah. Nanti share lagi. Ada 3 lagi. Bagi yang kalau dah habis yang satu saya bagi yang 2. Sebab dia benda-benda tu praktikal kena buat. Dah tengok dia ada benda yang kena buat tu. Macam mana? Okay. Tu bagi. Yang kedua tak tengok lagi. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kak Syida. Okay Kak Jarila. Terima kasih Zia. Terima kasih Ain. So Ain kasih pagi dengan lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ain.